Yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Isnin 8 November 2021. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Setiap agensi perlu menjadi penggerak balas yang baik ketika berdepan situasi bencana. 112 calon berentap di PRU Dun Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap agensi kerajaan perlu memberi respon yang baik semasa menyelamat atau menguruskan pusat-pusat pemindahan banjir. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia bagi mengurangkan risiko berganda akibat penularan COVID-19 dengan pematuhan SOP atau garis panduan yang telah ditetapkan. Sebagai keluarga Malaysia, saya menyeru semua pihak untuk berganding bahu merealisasikan semua perancangan yang telah disusun bagi menghadapi apa jua bentuk dan intensiti bencana. Pandemik COVID-19 dan varian-variannya masih belum lagi terhapus sepenuhnya dari negara yang kita cintai ini. Ini akan memerlukan penyelarasan sumber dan kerjasama padu antara agensi-agensi kerajaan dalam menghadapi situasi bencana dalam bencana, terutamanya semasa monsun Timur Laut yang telah bermula pada 3 November yang lalu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Keluarga Malaysia Siaga Bersama sempena Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2021 anjuran Agensi Pengurusan Bencana Negara di Putrajaya. Dalam program itu, Perdana Menteri turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan Komuniti Zon Hijau COVID-19 yang dilancarkan April lalu. Saudara, laluan perjalanan vaksinasi atau VTL antara lapangan terbang Changi dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur bakal dilancarkan 29 November ini. Persetujuan itu dicapai susulan kadar vaksinasi yang tinggi di Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan persetujuan itu bagi mengimbangi keperluan memulihkan ekonomi di samping memudahkan pergerakan rakyat kedua-dua negara. Tambah beliau, pihaknya turut berharap perjalanan merentasi sempadan darat dapat dipulihkan dalam waktu yang terdekat. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong turut berbesar hati kedua-dua negara dapat memulakan semula perjalanan rentas sempadan tersebut. Selain memulihkan ekonomi, kebenaran itu dapat mengukuhkan hubungan dua hala antara negara. Perjanjian Persefahaman MOU melibatkan kerjasama dan pentadbiran bersama hal ehwal kastam akan ditandatangani buat pertama kalinya oleh Malaysia dan Indonesia Rabu ini. Ia merupakan satu daripada dua perjanjian yang akan dimeterai kedua-dua negara sempena lawatan sulung Perdana Menteri ke Jakarta bermula esok. Cooperation and mutual administrative assistance on customs matters. Betul, MOU ini ialah pertama kali ditandatangani antara kedua negara, bertujuan untuk memudah cara customs antara kedua-dua negara, memudah cara pelepasan custom antara kedua-dua negara. The other MOU is regarding the cooperation in the field of education, kerjasama di dalam bidang pendidikan. Dan ini sebenarnya telah tertunggak setelah 12 tahun
Jadi kita telah renew the MOU. Pemeteraian perjanjian terbabit akan disaksikan Perdana Menteri dan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jakarta. MOU berkaitan hal ehwal kastam akan ditandatangani oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan rakan sejawatannya Sri Mulyani Indrawati. Manakala perjanjian mengenai pendidikan akan ditandatangani Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Lawatan rasmi 3 hari Datuk Seri Ismail Sabri ke Indonesia atas jemputan Presiden Jokowi bakal memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Jakarta untuk meneroka usaha pemulihan pasca pandemik COVID-19. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke luar negara sejak mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada 21 Ogos lalu. Kedua-dua pemimpin juga dijangka membincangkan lebih lanjut cadangan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi melalui aplikasi pemantauan negara masing-masing MySejahtera dan Peduli Lindungi. Bulan lepas, Menteri Luar berkata pengiktirafan bersama sijil itu akan menyumbang ke arah pembukaan semula sempadan secara berperingkat serta merangsang aktiviti ekonomi dan perdagangan kedua-dua pihak. Ya, dan ini pula susulan 2 kes pertama COVID-19 di negara ini yang dijangkiti subvarian Delta AY4.2. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, kes berkenaan masih dikategorikan sebagai varian dalam siasatan atau VUI. Varian subvarian Delta ini dikategorikan sebagai variant under investigation. Dia belum sampai tahap ditakrifkan sebagai variant of concern. Didapati bahawa ia merupakan satu varian di mana kebolehjangkitan, terutamanya kebolehjangkitan tanpa bergejala, adalah sedikit lebih tinggi daripada varian Delta asal. Tetapi dari segi severity ataupun dari segi tahap gejala itu tidak lebih teruk daripada varian Delta. Varian AY4 adalah antara 75 jenis lineage yang berasal daripada Delta dan antara sub-lineage AY4 adalah varian AY4.2 yang juga dikenali sebagai Delta Plus. Baik, dalam perkembangan lain, Malaysia dan United Kingdom menandatangani memorandum persefahaman MOU mengenai kerjasama dalam sektor kesihatan bagi memudahkan lebih ramai doktor dan pekerja kesihatan Malaysia untuk bekerja serta meningkatkan kepakaran di negara itu. Khairi berkata perjanjian berkenaan membuka ruang kepada doktor dan pekerja kesihatan Malaysia, terutama mereka yang menamatkan latihan atau pengajian di UK untuk terus berkhidmat dengan Perkhidmatan Kesihatan Nasional NHS UK. Ini terus akan membuka ruang kepada doktor-doktor daripada Malaysia, terutamanya mereka yang mungkin telah menamatkan latihan dan pengajian mereka di United Kingdom untuk terus berkhidmat di NHS di United Kingdom dan juga membuka peluang untuk kepakaran ataupun untuk mereka mendapat latihan kepakaran di United Kingdom. MOU berkenaan ditandatangani semasa pertemuan Khairi dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dengan Setiausaha Luar, Commonwealth dan Hal Ehwal Pembangunan UK Elizabeth Truss. Selain itu, Malaysia dan UK juga sedang berbincang untuk bekerjasama dalam bidang pembangunan vaksin dan rekod kesihatan elektronik. Ia susulan pelancaran Institut Genom dan Vaksin Malaysia yang telah dinaik taraf daripada Institut Genom Malaysia. Ya, bersua kembali. Saudara, berita perdana diteruskan dengan perkembangan PRU Dun Melaka yang secara rasmi gelanggangnya dibuka hari ini. Ya, terus sahaja bersama Ashraf Ishak. Silakan.
Dua laporan polis diterima berhubung tindakan calon membawa lebih daripada 25 penyokong di dua pusat penamaan calon. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razal Abu Samah memaklumkan lokasi berkenaan melibatkan Dewan Japrun Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara dan Kompleks Komuniti Desa KKD Teluk Mas di Melaka Tengah. Jadi apa yang kita dapat hari ini adalah ada juga terdapat beberapa kawasan yang membawa penyokong-penyokong mereka ke pusat-pusat penamaan calon. Namun arahan pelarasan tugas telah kita keluarkan bahawa laporan polis hendaklah dibuat kepada mereka yang membawa penyokong-penyokong ke tempat penamaan calon. Beliau terdahulu meninjau proses penamaan calon di Dewan Kompleks Japrun Tanjung Bidara. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka bilik gerakan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa berkaitan pilihan raya ini. Bilik gerakan ini beroperasi 24 jam di SPRM Melaka Crystal Bay Alai. Menurut SPRM, selain hadir ke bilik gerakan, orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan rasuah melalui email kepada aduan prnmelaka@sprm.gov.my. SPRM mengingatkan semua calon dan parti politik yang bertanding agar tidak melakukan aktiviti yang boleh melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya. Penganjuran ceramah syarahan kempen secara fizikal adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh kempen. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh menjelaskan antara yang turut dilarang kempen ziarah rumah ke rumah, aktiviti tinjauan mesra dan pengedaran risalah kepada orang awam secara bersemuka. Bagaimanapun, bagi aktiviti pengedaran risalah, jumlah mereka yang dibenarkan terlibat dihadkan tidak lebih daripada 3 individu dan bagi tujuan berkempen, calon digalakkan menggunakan aplikasi sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram dan lain-lain aplikasi sebagai alat untuk menyampaikan kempen. Selain itu, kempen menggunakan rangkaian televisyen, akhbar tempatan juga digalakkan untuk digunakan dan calon perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dalam tempoh kempen selaras norma baharu yang perlu diamalkan berikutan pandemik COVID-19. Beliau menjelaskan hanya calon yang mendapat permit polis dibenarkan berkempen menerusi kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara pada tempoh dan lokasi yang ditetapkan dalam permit dan tidak dibenarkan berhenti di sepanjang laluan dalam menyampaikan ceramah. Hanya satu bilik jawatan kuasa iaitu bilik gerakan parti dibenarkan beroperasi untuk setiap calon bagi satu kawasan DUN sepanjang tempoh berkempen dengan had kapasiti 50% daripada kapasiti ruang dan penjarakan fizikal. Manakala operasi bilik gerakan kecil tidak dibenarkan. Setiap parti bertanding menggunakan pendekatan berbeza dalam kempen masing-masing selaras norma baharu. Hari pertama menyaksikan semua pihak mematuhi SOP yang ditetapkan SPR. Wartawan Rawin Syamugam yang membuat tinjauan di sekitar kawasan Dun Asahan ada laporannya. Dengan selesainya proses penamaan calon 10 pagi tadi, Pesta Demokrasi Kempen PRU Dun Melaka bermula secara rasmi. Calon parti-parti bertanding akur SOP melarang aktiviti ziarah rumah ke rumah, tinjauan mesra dan pengedaran risalah kepada orang awam secara bersemuka. Kepada jentera, sewaktu berkempen, saya mohon sangat-sangat untuk menjaga SOP, sentiasa pakai mask, jaga jarak, guna hand sanitizer dan kita juga jentera kena juga bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan keselamatan pengundi itu sendiri. Bagi Parti Perikatan Nasional, kami memang patuh dan akuhlah dengan SOP yang telah diperkenalkan oleh SPR dan juga MKN dan saya rasa ini memang selaras dengan situasi sekarang di mana pandemik COVID-19 yang kita percaya sedang towards endemik lah. Ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada SPR kerana nampaknya sistem pilihan raya ini dilakukan secara tuntas dan ia menepati SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, orang ramai juga berharap kempen PRU Dun Melaka diadakan dengan pematuhan SOP yang ditetapkan.
Okey, saya berharap kepada rakyat Malaysia atau rakyat Melaka, kita harus mematuhi SOP sewaktu perundian lah. Saya harap semua orang menjaga jarak, memastikan memakai mask serta sentiasa menggunakan sanitizer. Saya sangat berharap rakyat Melaka ni dapat memilih calon yang benar-benar dapat berkhidmat kepada rakyat dan calon yang dapat memenuhi keperluan pengundi di Melaka ni. Saya nasihatkan buat merah berjaga negara semasa di untuk mengundi tu, menggunakan mask atau sanitizer untuk jarakan betul-betul itu je. Saudara, mesyuarat parti dibenarkan kepada individu yang melengkapkan vaksin tetapi tertakluk kepada 50% kapasiti dengan ruang penjarakan fizikal. Apa-apa aktiviti yang membabitkan kumpulan besar sama sekali tidak dibenarkan. Itu antara SOP yang ditetapkan oleh SPR untuk PRU Dun Melaka ke-15. Saudara, apa-apa pun kita masih tertakluk kepada pematuhan SOP yang ditetapkan. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Selesainya proses penamaan calon pagi tadi menyaksikan 112 calon disahkan layak bertanding pada PRU Dun Melaka. Dun Asahan, Duyung dan Gadik menyaksikan pertandingan 6 penjuru, manakala 5 dun masing-masing, Rembia, Macap Jaya, Paya Rumput, Pengkala Batu dan Bemban pula menyaksikan pertembungan 5 penjuru. Berikut senarai penuh calon-calon PRU Dun Melaka. 9 dun pula 4 penjuru, manakala 11 lagi dun 3 penjuru. Dun yang menyaksikan pertandingan 4 penjuru adalah Kuala Linggi, Durian Tunggal, Sungai Udang, Bukit Katil, Air Molek, Bandar Hilir, Teluk Mas, Serkam dan Sungai Rambai. Manakala 3 penjuru pula di dun di Tanjung Bidara, Air Limau, Lendu, Tabuh Naning, Pantai Kundo, Kelebang, Air Keroh, Kesidang, Kota Laksmana, Rim dan Melimau. Daripada 112 calon, 28 calon masing-masing daripada Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH, Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra 5, Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman 1 dan Bebas 22. Dari segi umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding adalah seperti berikut. Calon tertua di Dun N15 Pengkalan Batu 68 tahun daripada Barisan Nasional. Nombor 2 calon termuda N28 Sungai Rambai 21 tahun daripada PH. Proses penamaan calon yang bermula 9 pagi tadi berlangsung dalam suasana norma baru tanpa perarakan penyokong parti politik ke pusat penamaan. Tiada calon yang bergejala atau menjadi kontak rapat kepada individu COVID-19 dan kesemua mereka berjaya menyerahkan borang penamaan mengikut tempoh ditetapkan. Tempoh rasmi berkempen juga telah bermula selepas selesai penamaan calon dan akan berakhir 11.59 malam 19 November ini. Berikut senarai penuh calon-calon PRU Dun Melaka.
Pemilih berdaftar yang positif COVID-19 dan sedang menjalani kuarantin di rumah atau hospital tidak dibenarkan mengundi pada PRU Dun Melaka 20 November ini. Serentak dengan arahan itu, SPR akan mengetatkan kawalan pada hari pengundian. Semua pengundi perlu mematuhi SOP yang ditetapkan dengan mengimbas suhu badan di pintu masuk pusat pengundian. Sekiranya bergejala atau suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, pemilih berkenaan akan diasingkan dalam kemah khas untuk mengundi. Tetapi mereka-mereka yang memang dah positif, yang dikuarantin di hospital dan sebagainya, mereka ini biasanya tidak dibenarkanlah. Sebab KKM takkan membenarkan mereka ini keluar daripada hospital dan sebagainya. Datuk Abdul Ghani turut menegaskan SOP yang dilaksanakan itu bagi membendung penularan COVID-19 di pusat pengundian. Sekian laporan langsung PRU Dun Melaka dari studio mini RTM Melaka untuk berita perdana. Terus ikuti berita RTM. Saya tinggalkan anda dengan #UndiLeba. Selamat berkempen dalam norma baru dan sentiasa patuh kepada garis panduan yang ditetapkan oleh MKN, KKM dan Kementerian Kesihatan. Kembali bersama Andy dan Pahatul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Andy dan Fahatu. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan sukan badminton terlebih dahulu. Perkara yang paling dibimbangkan terjadi kepada pemain persaingan lelaki negara Lee Zijia akhirnya berlaku. Ini selepas menyertai 5 kejuaraan besar berturut-turut, tahap fizikal Lee Zijia akhirnya tidak mampu bertahan apabila dia mengalami kecederaan belakang ketika beraksi di pentas final terbuka Hilo di Jerman malam tadi. Apa yang membimbangkan ialah kecederaan ini mungkin menjejaskan misinya pada kejuaraan dunia 2021 di Sepanyol dan pusingan akhir jelajah BWF di Indonesia pada Disember depan. Belakang yang dialaminya. Terdahulu Zijia yang turun sebagai pilihan kedua menang 21-19 di set pertama sebelum lawannya di ranking ke-39. Menjelang kempen Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2020 di Singapura pada Disember depan. Selepas mendengar pelbagai kritikan terhadap mutu permainan skuad negara, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho akhir tampil membuka mulut mempertahankan anak-anak buahnya. Menurut Tan Cheng Ho, kritikan itu dibuat tanpa asas yang kukuh kerana ia membandingkan kualiti pemain Malaysia dengan pemain-pemain yang berasal di Liga Eropah seperti Liga Perdana Inggeris dan La Liga. Selepas mencatat satu kemenangan daripada 7 perlawanan musim ini, prestasi skuad Harimau Malaya menjadi topi hangat peminat bola sepak tanah air termasuk para pemerhati serta pengkritik sukan tempatan. Antara elemen yang hebat dipersoalkan adalah pemilihan pemain dan taktikal pasukan, dengan beberapa pihak berpendapat pengendali berusia 53 tahun itu perlu memberi nafas baharu dengan mengubah formasi skuad yang digunakan. Bagaimanapun, Cheng Ho yang menggunakan formasi 4-3-3 menjelaskan cadangan tersebut perlu dilihat daripada sudut kualiti yang ada pada pemain di posisi tertentu. Tambahnya, pandangan itu juga dibuat berdasarkan pemerhatian mereka yang sering menonton perlawanan di EPL, CDR dan La Liga. Namun, persoalannya, adakah pemain negara sudah mencapai tahap seperti pemain berkenaan? Pada kempen Piala AFF 2020 Disember nanti, Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Kemboja, Laos, Indonesia dan juara edisi 2018 Vietnam. Aksi Piala Malaysia 2021, Kuala Lumpur, KL City FC dan Sarawak United FC menjadi pasukan terkini mengesahkan tiket ke suku akhir selepas berjaya mengatasi lawan masing-masing dalam aksi kelima kumpulan A malam tadi. Gol tunggal penjaring terbanyak Piala Malaysia, Romel Oswaldo Morales, sudah cukup membantu KL City merakam kemenangan ketiga selepas menumpaskan Penang FC 1-0. Jaringan penalti itu hadir pada minit ke-37 selepas bola terkena tangan Kapten Penang FC Muhammad Azmi Muslim.
Penang FC berpeluang menyamakan kedudukan di babak kedua, namun percubaan Muhammad Jafri Muhammad Firdaus Ciu sedikit tersasar di sebelah kiri gawang tuan rumah pada minit ke-58. Kedudukan 1-0 kekal sehingga wisi penamat dibunyikan pengadil. KL City kini memimpin kumpulan A dengan 11 mata, manakala Penang pula di kedudukan tercorot dengan 1 mata. Sementara itu, Sarawak United FC mempamerkan kebangkitan menakjubkan ketika menundukkan Seri Pahang FC 2-1. Keputusan itu menyaksikan Sarawak United kekal di tangga kedua dengan 9 mata sekaligus mara ke suku akhir. Gol tunggal Pahang dihasilkan penyerang import Kenny Atiu pada minit ke-13 sebelum penyerang import Sandro Da Silva menyamakan kedudukan pada minit ke-31. Manakala gol kemenangan skuad kenyalang emas itu hadir menerusi pemain gantian Abdul Rahim Abdul Razak pada masa kecederaan. Bila skor tu satu sama, macam tu satu motivasi yang kita pun tak nak kalah. Sebab kalau kita tak kalah, mungkin peluang kita untuk last game tu mungkin ada untuk dua-dua tim. So kita rasa lebih baik kita bertahan dulu dengan satu gol, satu sama supaya kita tak nak lepas poin. Sebab tu mungkin benda-benda ni yang memberi semangat untuk player. Bagi yang terbaik kita dapat gol awal. Tapi itulah yang saya rasa kecewa sikit dengan keputusan pengadil hari ini. Dan tapi apa nak buat, dalam perlawanan saya kena terima hakikat dia. Apa sekalipun ialah dari segi permainan, corak permainan kita memang boleh dibanggakan, cuma itulah keputusan yang mengampilkan kita. Sementara itu, pendahulu kumpulan B Terengganu FC meneruskan rentak cemerlang apabila melakar kemenangan kelima berturut-turut selepas membenam Selangor FC 3-1 di Stadium MDPJ. Tonggak serangan TFC Muhammad Faisal Abdul Halim membuka tirai jaringan pada minit ke-14 diikuti 2 gol penyerang import Jordan Mintah pada minit ke-72 dan ke-90. Manakala pemain gantian tuan rumah Muhammad Syarif Fikri Muhammad Fauzi menghadiahkan gol sagu hati The Red Giant pada minit ke-82. Satu lagi aksi di Stadium Perak Ipoh pula menyaksikan Cochin City FC merakam kemenangan sulung apabila menang tipis 1-0 ke atas tuan rumah Perak FC. Jaringan pemain tengah Muhammad Rafiq Shah Muhammad Zaim pada minit ke-71 sudah cukup memberi 3 mata pertama buat skuad kendalian Irfan Bakti Abu Salim itu sekaligus kekal di tangga ketiga dengan 4 mata. Menjelang Hoki Piala Dunia Remaja 2021 di Bhubaneswar, India. Ketujuh latih skuad projek khas lelaki kebangsaan Wollaston mengakui pasukannya perlu menajamkan lagi penjuru set piece pukulan sudut penalti dalam usaha memburu jaringan. Menurut Wallace, pasukannya harus memanfaatkan sebaik mungkin baki persiapan sebelum memulakan kempen kejohanan pada 24 November hingga 5 Disember ini. Memang kita akan fokus pada beberapa especially tactical permainan kan. Itu yang kita kena buatkan lebih dan juga macam penalty corner juga lah. Seperti mana saya katakan, kedua-dua sekali lah. Kalau kita ada tactical tu, kalau katakan penalty corner kan, menyerang dan juga pertahanan dan juga permainan jugalah, menyerang dan bila kita bertahan lah. Semua aspek tu pun masih kena buat lah. Di Bhubaneswar, Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Belgium, Afrika Selatan dan Chile. Dan pendidikan menetapkan sekolah yang mencapai kadar 90% vaksinasi lengkap atau lebih bagi pelajar kelas peperiksaan awam dan antarabangsa dibenarkan beroperasi tanpa penggiliran bermula hari ini. Namun ketika membuat tinjauan di Sekolah Kebangsaan Bangsa mendapati pihak sekolah masih menjalankan sistem penggiliran berikutan masih belum mencapai kadar vaksinasi yang ditetapkan. Hairun Afandi Zainal Abidin ada laporannya. Tinjauan saya bermula jam 7 pagi di Sekolah Kebangsaan SK Bangsa mendapati murid mula hadir ke sekolah dengan menaiki van dan bas sekolah serta dihantar oleh ibu bapa mereka.
Kehadiran murid-murid ini disambut guru dengan mematuhi segala SOP COVID-19 serta mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka, mengimbas suhu dan penjarakan sosial ketika memasuki sekolah berkenaan. Manakala tinjauan di sekolah menengah di sekitar bangsa juga masih lagi mengikut sistem penggiliran kerana belum mencapai 90% vaksinasi lengkap. Saya rasa macam seronok dapat sekolah. Kalau tak cuti duduk rumah, kelas online je kan, tak rasa macam tak best. Perasaan saya gembira sikit dapat sekolah sebab duduk rumah pun tak ada dapat apa. Happy juga jumpa kawan-kawan ni. Happy jugalah sebab kalau PDPR tu susah sikit sebab belajar secara online kan. Sebab kalau bersemuka ni senanglah, mudah. Yang penting jaga SOP lah, jaga penjarakan kat sekolah tu, jangan bagi rapat-rapat sangat kan. Pakai mask, sentiasa pakai mask tu je lah. Saya kini berada di salah sebuah sekolah di Kuala Lumpur di mana hari ini bermulanya sesi persekolahan cara penggiliran bagi kumpulan B. Dapat dilihat wajah pelajar yang hadir pada pagi ini begitu ceria kerana dapat kembali ke sekolah secara bersemuka seperti biasa. Namun ada juga ibu bapa yang tersalah jadual dan terpaksa mengambil semula anak mereka. Oleh itu, kepada adik-adik diingatkan supaya jaga SOP bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Hairun Afandi, Zainal Abidin, Berita RTM. 11 monumen mini kebanggaan negara-negara Asia Tenggara bakal menjadi tarikan terbaru produk pelancongan di Pulau Bidung, Terengganu. Monumen mini berkenaan dibina pada kedalaman 10 meter hingga 15 meter di dasar laut berhampiran Stesen Penyelidikan Alami Marin Universiti Malaysia Terengganu UMT. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata projek monumen mini dasar air Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara yang pertama di dunia itu merupakan inisiatif kementerian bagi menggalakkan kelestarian pelancongan kebudayaan. Menggalakkan lebih ramai lagi negara ASEAN, pelancong daripada negara ASEAN dan juga tempatan dan negara antarabangsa nanti akan datang kemari. Dengan kita mempromosikan, saya harap dengan hari ini kita mempromosikan apa yang kita lancarkan pada hari ini, ia menjadi satu keinginan untuk orang untuk datang kemari. Menurut Naib Chancellor UMT, Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Pulau Bidung dipilih sebagai lokasi pembinaan mini monumen kerana dasar lautnya memiliki khazanah warisan daripada kapal karam. Mercu tanda yang baru, new landmark bagi Pulau Bidung ni lah untuk kita jadikan sebagai training center, iaitu pusat latihan selam scuba untuk underwater heritage. Antara 11 mini monumen tersebut ialah Menara Berkembar Kuala Lumpur, Monumen Nasional Indonesia, Monumen Jose Rizal, Pagoda Tron Kuak dan Monumen Simbol Penyatuan ASEAN. Polis Diraja Malaysia masih memerlukan khidmat anggota pasukan gerakan ARM PGA Senoi Prague. Ia mengambil kira kepakaran eksklusif dimiliki mereka antaranya dalam melaksana operasi keselamatan selain mencari dan menyelamat di hutan belantara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, Senoi Prague juga berperanan sebagai pasukan simpanan sebagai persediaan sekiranya berlaku ancaman pemberontakan khususnya di kawasan hutan. Pada masa sama membantras aktiviti pemburuan haram dan penyeludupan hidupan liar. Pasukan ini mampu menggalas tugas dengan cemerlang dalam bantras jenayah rentas sempadan di sempadan negara, terutamanya sempadan Malaysia-Thailand bagi kawasan negeri Kedah dan Perlis. Semangat juang, integriti, kerja berpasukan yang tinggi di kalangan Senoi Prague mengurunkan penduduk di kawasan sempadan, dan yang keenam melalui usaha berterusan pasukan ini melangkah kejayaan dalam mengesan dan menangkap penjenayah yang terlibat dalam aktiviti barangan kontraban. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Cameron Highlands Ramli Muhammad Noor.
Polis Diraja Malaysia PDRM membuka 13 kertas siasatan berkaitan dakwaan kes salah guna kuasa, rasuah dan penyelewengan melibatkan agensi kerajaan seperti yang didedahkan akaun media sosial edisi siasat. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, ketika ini pihaknya masih mengenal pasti individu di sebalik akaun media sosial tersebut. Dan ingin saya nyatakan di sini bahawa setiap perkara yang disebarkan yang dinyatakan dalam edisi tersebut kebanyakannya adalah merupakan berita-berita yang diada-adakan untuk mewujudkan satu suasana sensasi. Dan kita akan dan setiap perkara yang dinyatakan tersebut kalau ia melibatkan Polis Diraja Malaysia, memang kita akan salurkan kepada Jabatan Integriti dan Penguatan Standard untuk disemak kebenaran berita tersebut. Dalam perkembangan lain, pihaknya kini sedang meneliti SOP Pilihan Raya Negeri Melaka bagi memastikan ia dipatuhi sepanjang tempoh berkempen. Mendiang bekas pengarah pengurusan Bukit Aman Tan Sri JJ Raj yang meninggal dunia pada Sabtu lalu selamat disemadikan menerusi upacara pembakaran hari ini. Upacara yang berlangsung di Nirvana Memorial Park Shah Alam turut dihadiri kepimpinan kanan Polis Diraja Malaysia selain kaum keluarga dan kenalan mendiang. Antara yang hadir memberi penghormatan terakhir adalah Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman Datuk Zaini Jas, Ketua Penolong Pengarah Pengurusan Bahagian Hal Ehwal Pesara Polis Datuk Sulaiman Saleh dan Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk Syarul Laili Mazuki. Datuk Zaini beserta beberapa kepimpinan kanan polis memberi tabik hormat di hadapan keranda mendiang. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah dan menyerahkan bendera Malaysia kepada waris mendiang sebagai tanda penghormatan terakhir PDRM dan negara. Mendiang Tan Sri JJ Raj meninggal dunia pada usia 100 tahun akibat masalah jantung di sebuah pusat perubatan di Petaling Jaya. Mendiang yang berasal dari Cemor Perak terkenal selaku Ketua Polis Daerah Paguh Johor yang pernah mengetuai skuad harimau untuk menyelamatkan warga Balai Polis Bukit Kepong yang diserang pengganas komunis sewaktu era darurat pada 1950. Kucing merupakan haiwan comel yang gemar mencetuskan pelbagai aksi lucu. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, seorang individu dilihat sedang leka bermain permainan video dengan menggunakan komputer riba di atas katil. Geram tidak mendapat perhatian, tiba-tiba seekor anak kucing menggigit bucu skrin komputer riba milik tuannya itu sehingga rosak. Perkongsian ini mendapat 1.6 juta tanda suka dan menerima lebih 17 juta tontonan oleh pelayar. Selain itu, turut tular baru-baru ini video seekor kucing yang nakal merosakkan dekorasi rangoli. Perhiasan rangoli tersebut dihasilkan bagi sambutan perayaan Deepavali di sebuah terminal bas. Kucing berkenaan dilihat meniti hiasan beras warna-warni itu sambil menguisnya. Meski penghadang sudah diletakkan, namun warganet melemparkan komen ianya hanya untuk menghalang manusia, bukan haiwan comel ini. Klip tersebut tular di laman TikTok. Saudara, berita perdana Isnin 8 November berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.